Assalamualaikum, saya Nuranisha binti Mazuki dan 4 orang lagi ahli kumpulan saya akan membuat pembentangan yang bertajuk Konsep dan Pembentukan Negara Bangsa dalam Acuan Malaysia. Konsep dan pembentukan negara bangsa di Malaysia dapat ditarik dari sejarah kepelbagaian etnik, budaya dan agama yang membentuk lanskap sosialnya. Pembentukan Malaysia pada 1963 melibatkan integrasi negara-negara seperti Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pembentukan negara bangsa ini mencerminkan usaha untuk menyatukan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya dalam satu entiti politik. Faktor-faktor seperti rukun negara, bahasa kebangsaan dan dasar-dasar pendidikan seragam menjadi aspek penting dalam membentuk identiti negara Malaysia. Objektif pembentukan negara bangsa Malaysia melibatkan beberapa aspek kunci yang bertujuan untuk memupuk identiti nasional yang kukuh dan keharmonian di antara masyarakat yang berbilang kaum. Beberapa objektif utama termasuk pemeliharaan keharmonian etnik. Objektif utama adalah memelihara keharmonian di antara kelompok etnik yang berbilang kaum. Ini mencakup pengurangan ketegangan etnik yang mendorong pemahaman saling menghormati antara komuniti Melayu, Cina, India dan etnik pribumi. Pemantapan kesatuan nasional memastikan kesatuan dan kestabilan politik di negara dengan menyatukan pelbagai komponen etnik dan menjunjung tinggi semangat kebangsaan. Ini termasuk pembentukan nilai-nilai bersama dan identiti nasional yang mengatasi perbezaan etnik. Yang ketiga, pengukuhan bahasa kebangsaan. Mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk memperkukuh identiti negara. Ini melibatkan penyelenggaraan bahasa kebangsaan sebagai alat komunikasi yang merangkumi semua lapisan masyarakat. Yang keempat, pendidikan seragam. Memastikan sistem pendidikan menyediakan landasan yang seragam untuk semua pelajar dengan menekankan nilai-nilai kebangsaan dan sejarah negara. Tujuannya adalah menghasilkan warga negara yang cintakan tanah air dan menghormati kepelbagaian. Yang kelima, pengurangan jurang ekonomi. Melalui dasar-dasar ekonomi yang seimbang, objektif ini bertujuan untuk mengurangkan jarak ekonomi di antara kelompok etnik. Ini termasuk program-program yang memastikan peluang ekonomi yang sama untuk semua lapisan masyarakat. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berterusan. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, keselamatan sosial dan peningkatan taraf hidup bagi semua rakyat tanpa mengira latar belakang etnik. Yang terakhir, pemupukan rasa kepentingan bersama. Mendorong pemahaman bahawa kejayaan dan kesejahteraan negara adalah tanggungjawab bersama. Ini melibatkan pembentukan kesedaran akan kepentingan bersama dalam membangunkan negara. Dengan mencapai objektif ini, Malaysia berusaha untuk membentuk negara bangsa yang stabil, harmonis dan bersatu padu di tengah pelbagaian etnik dan budaya. Sekian dari saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Nama saya Yasin binti Mak Bayasir, nombor matrik 2023516449. Berdasarkan artikel berita harian ini, ia ditulis oleh Basmi Makruf dan telah dimuat naikkan di laman seseorang media sosial berita harian pada 1 Jun 2023. Penulis menyatakan bahawa isu perkauman atau agama kerap dimainkan oleh ahli politik. Menurut penulis juga, daripada kajian-kajian universiti tertentu mendapati hantaran berkisar naratif kaum dan agama menyinggung perasaan serta diskriminasi dicetuskan oleh ahli politik bagi menguasai platform media sosial. Penulis menyatakan bahawa provokasi menyentuh isu perkauman dan agama ini berulang dari generasi ke generasi seolah-olah ahli politik tidak memperdulikan kesepaduan rakyat. Pada pengakhiran artikel ini, penulis menyenaraikan sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah dan juga mempersoalkan di mana kedudukan perpaduan kaum di Malaysia. Seterusnya adalah penyataan masalah. Berdasarkan artikel tersebut, masalah pertama yang dibangkitkan adalah isu perkauman dan agama dimainkan oleh ahli politik. Masalah kedua pula adalah ahli politik lebih mementingkan penguasaan di media sosial bertujuan untuk membina nama dengan menimbulkan isu perkauman dan agama kepada khalayak ramai. Masalah ketiga adalah provokasi perkauman dan agama berulangan dari generasi ke generasi dan masih berlaku sehingga ke hari ini. Yang terakhir, ahli atasan tidak mengambil peduli akan
kesepaduan kaum di kalangan rakyat Malaysia. Yang seterusnya adalah faktor masalah. Faktor-faktor masalah yang berkaitan dengan isu pada artikel yang pertama adalah tidak mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Faktor kedua adalah tidak berpegang teguh dengan semangat perkesepaduan kaum di negara yang ternyata mempunyai bilangan kaum yang berbeza-beza. Faktor ketiga pula adalah ahli politik yang sering mementingkan penguasaan dan perhatian terutamanya di platform media sosial. Dan faktor terakhir adalah individu yang tidak mengambil peduli tentang prinsip-prinsip rukun negara, terutamanya rukun negara ketiga, keluhuran perlembagaan, dan rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Nama saya Izzy Fakih binti Muhammad Rozan. Nama matrik adalah 2023 11445. Kesan masalah yang boleh didapati berdasarkan artikel ini adalah ketidakstabilan politik boleh mencetuskan peningkatan dalam amalan rasuah yang akan merosakkan institusi negara. Seterusnya, ketidakamanan sosial juga boleh memberi kesan masalah. Hal ini kerana akibat daripada provokasi perkauman dan agama yang berulang dari generasi ke generasi, di mana kesan ini boleh menyebabkan masyarakat mula berhijrah ke negara lain. Selain itu, ancaman perpaduan kaum akibat daripada isu demokrasi dengan masalah politik yang hanya memperjuangkan kaum masing-masing, seolah menindakkan kepentingan dalam nilai perpaduan, contohnya MCA untuk kaum Cina, MIC untuk kaum India dan UMNO untuk kaum Melayu. Kesan masalah yang terakhir adalah menggugat kedaulatan negara apabila masyarakat mula mengambil ringan dengan nilai-nilai kenegaraan iaitu dari segi sejarah, budaya dan sebagainya. Terdapat beberapa aspek penting dalam penambahbaikan pembentukan negara bangsa di Malaysia. Aspek yang pertama adalah aspek pendidikan. Dari segi aspek pendidikan, pihak tertentu haruslah memperkasakan pendidikan pemahaman mendalam tentang adat resam, budaya dan sejarah di Malaysia. Ini membantu membina kesedaran dan perhargaan terhadap kepelbagaian. Seterusnya, memperluaskan dan memperkukuhkan promosi bahasa kebangsaan. Walaupun sudah banyak dianjurkan, namun masih dapat kita lihat kekurangan dalam penguasaan bahasa kebangsaan. Dengan program ini dianjurkan, ia dapat memastikan penggunaan kepelbagaian bahasa dihargai dan dipelihara. Aspek kedua adalah aspek ekonomi. Dengan memperkasakan ekonomi masyarakat Medina, dengan usaha mengukuhkan untuk mengurangkan jurang ekonomi di antara kelompok etnik dengan memberikan perhatian khusus kepada pembangunan ekonomi masyarakat yang terpinggir. Selain itu, melaksanakan dasar-dasar inklusif dengan memastikan bahawa dasar-dasar negara mengambil kira keperluan kepada semua kelompok etnik, menjamin hak-hak mereka dan memberikan peluang yang setara. Aspek yang ketiga adalah aspek sosial. Mendorong penyertaan aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan mengembangkan lingkungan negara dengan inisiatif yang boleh melibatkan komunikasi di antara kelompok masyarakat untuk memastikan setiap suara diambil kira. Seterusnya, mengadakan program seperti program penghayatan nilai kebangsaan amat digalakkan. Program ini adalah untuk menekankan pada nilai-nilai kebangsaan seperti saling menghormati, toleransi dalam semua lapisan masyarakat melalui program-program khusus dan inisiatif sosial. Aspek keempat ialah aspek komunikasi dan media. Antara inisiatif komunikasi dan media adalah dengan menggalakkan wacana positif dan inklusif di media dan komunikasi untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang kepelbagaian dan keharmonian sebagai kekuatan negara. Seterusnya, dikenakan tindakan sewajarnya kepada mana-mana pihak yang membuat suapan yang boleh mendatangkan provokasi dan kekicauan di antara mana-mana kaum dan agama. Seterusnya adalah aspek politik. Dari segi aspek politik, parti-parti haruslah menyatu padukan hubungan di antara masyarakat. Aspek terakhir adalah aspek kesedaran global dengan memperkuatkan diplomasi budaya ke peringkat antarabangsa. Selain itu, mengembangkan kempen pelancongan di Malaysia seperti mengadakan festival kebudayaan peringkat antarabangsa. Maka dengan pelaksanaan ini dapat meningkatkan kesedaran dan pembukaan kepada pengaruh luar untuk memperkayakan pemahaman dan perspektif masyarakat di Malaysia.
Peristiwa 13 Mei sesungguhnya memberi suatu pengejaran kepada masyarakat masa kini untuk mengekalkan keharmonian di negara kita. Melalui penambahbaikan dalam aspek-aspek ini, Malaysia dapat memperkukuhkan lagi pembentukan negara bangsa dengan menangani cabaran dan peluang yang timbul dari kepelbagaian masyarakatnya. Nama saya Nur Maisarah binti Wahid yang memegang nombor pendaftaran 2023371981. Konsep bangsa Malaysia bukan bertujuan melenyapkan identiti etnik tertentu. Sebaliknya, menekankan perkongsian nilai yang sama antara semua kaum dengan ideologi satu komuniti. Pembentukan bangsa Malaysia sukar dicapai selagi setiap kaum gagal mendalami serta menerima nilai kepelbagaian yang wujud di negara ini. Konsep dan juga pembentukan negara dalam konteks Malaysia adalah penciptaan sebuah negara yang merangkumi kepelbagaian etnik, budaya dan juga agama. Ia melibatkan perundingan dan persefahaman antara parti-parti yang terlibat dalam membentuk satu entiti yang menghormati hak-hak individu dan kepelbagaian yang unik dalam masyarakat. Rukun negara dilaungkan rakyat sejak di bangku sekolah lagi. Ia bertujuan untuk mencapai perpaduan lebih erat, memelihara cara hidup demokratik, mencipta keadilan dalam menikmati kemakmuran negara bersama dan juga memupuk sikap menyelami budaya satu sama lain. Di negara ini, lumrahnya apabila sentimen perkauman ataupun agama kerap dimainkan oleh orang politik di mana ia memberi petanda gendang pilihan raya semakin dekat. Provokasi menyentuh isu perkauman dan juga agama ini berulang dari generasi ke generasi. Seolah-olah ahli politik tidak kisah memecahkan perpaduan rakyat sekiranya naratif buruk ini asalkan pasti mereka mendapat kuasa selepas pilihan raya. Maka menjadi tanda tanya, di manakah kedudukan perpaduan Malaysia hari ini? Adakah perpaduan terjalin ini rapuh ataupun masih berada pada tahap yang baik, namun boleh dilemahkan dengan mudah melalui mainan politik? Isu perkauman tidak seharusnya diapi-apikan sehingga memecah belahkan rakyat. Sekiranya persaingan politik diuruskan dengan matang, perpecahan yang timbul menjadi konflik kelak akan menjadi kekuatan. Jadi konflik yang timbul mewujudkan perbezaan dan juga ia boleh diselesaikan di meja perundingan melalui perbincangan demi kebaikan bersama. Jadi persaingan politik yang sihat akan melahirkan sisi terbaik setiap pemimpin. Selanjutnya urusan rakyat akan didahulukan. Sejurus itu, pemimpin perlu memainkan peranan utama yang paling penting dalam pembentukan negara yang pelbagai bangsa, seperti mencontohi Rasulullah SAW sebagai ketua pemerintah Madinah yang berjaya menguruskan masyarakat berbilang bangsa dan agama sehingga berjaya mewujudkan Piagam Madinah. Hakikatnya, masyarakat Malaysia pelbagai etnik dipenuhi dengan pelbagai kisah masyarakat yang menyentuh hati. Malah, rakyat Malaysia secara beramai-ramai akan bersorak, melompat gembira dan juga merayakan kemenangan mana-mana atlet negara yang bertanding di kejohanan sukan dunia. Kemajmukan masyarakat Malaysia mampu menjadikan perbezaan sebagai kekuatan negara selagi rakyat mengamalkan sikap toleransi dan juga menerima perbezaan dengan terbuka. Selagi nilai ini diangkat, Malaysia akan terus menikmati keharmonian. Jelas sekali, Malaysia sebagai negara demokrasi tidak akan dapat berdiri jika berlaku perpecahan. Akan tetapi, demokrasi di negara ini harus terus dijaga dengan penuh tanggungjawab terutama pemimpin pada pelbagai peringkat sama ada pada peringkat organisasi, komuniti dan juga negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.